Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada anda. Hari ini hari Minggu, hari Ahad, bersamaan dengan dah hari ke-13 Ramadan dan juga 25 April. Hari ini juga hari vaccination kejap lagi untuk Abang Abu. Hari ini kita akan ada vaccination kejap lagi, insyaAllah. Waalaikumsalam. Kita ada siapa ni? Okey, kita ada Mastura Mohsin. Assalamualaikum. JDT semalam kita tewas 1-0, tapi tak apa, tu bukan satu benda yang kata orang tu mengejutkan, sebab setiap pasukan akan pasti pasti ada sesuatu yang akan berlaku. Tapi ini sebagai satu semangat untuk JDT kembali bangkit. Alright, good morning AA daripada Stamford Bridge. Okey, kita daripada Old Trafford. Okey, hari ini hari Ahad, dan saya mulakan lebih awal pada hari ini kerana pukul 9.30 saya akan ke vaccination. Hari ini kita ada vaccination yang pertama, dos yang pertama untuk Abang Abu pada 25 ni. Jadi saya akan ke sana kejap lagi, insyaAllah pukul 9.30. Jadi saya awalkan hari punya session 8.45. Jadi kepada yang baru masuk tu, mungkin yelah nak cepat hari ni kan, jadi saya awalkan sebab sesi 27 hari puasa kewangan ni saya nak complete kan. Apa pun insyaAllah, apa pun mungkin ada kata orang tu macam benda-benda yang mungkin menghalang ataupun melambatkan, saya tak peduli, saya nak buat juga. Alright, hari ini lebih awal. InsyaAllah adik-beradik yang memang follow, memang ikut benda ni, InsyaAllah dia akan memberi manfaat kepada anda. Bagi yang mungkin first time datang ni, mungkin awak tak nampak sangat dia punya impact dia. So saya cadangkan awak pergi balik kepada Facebook Abang Abu ni dan scroll balik dan tengok daripada hari 1, hari 2, hari 3, hari ke-4 ni, dan ilmunya bernilai lebih kurang RM5,000. Kalau awak betul-betul ni RM5,000 pun awak mungkin tak dapat ilmu yang kita kongsikan bersama. Jadi ambil peluang ni untuk dapatkan ilmu ni, insyaAllah dia memang akan memberikan banyak manfaat kepada anda. Right? Setiap hari kita untuk setengah jam kita berkongsi puasa kewangan. Puasa tu bermaksud bukan hanya untuk kita nak macam melakukan sesuatu macam menahan lapar kan. Kadang-kadang kita ingat okeylah puasa ni untuk kita menahan lapar, dahaga saja. Tapi sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, puasa ni bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga sahaja, tapi dia memperbaiki kehidupan kita. Dia bagi kita banyak kebaikan. Dalam puasa tu sendiri ada banyak kebaikan dalaman, spiritual, mental, physical, everything dia ada kebaikan. Jadi sama juga puasa kewangan, saya nak dia memberikan anda kebaikan. Dia ada something yang awak akan benefit dengan buat semua aktiviti-aktiviti yang Abang Abu bagi ni. Buat saja pasti awak dapat sesuatu yang luar biasa dan berbeza, insyaAllah. Jadi kepada adik-adik yang dah sampai ni, apa kata kita seperti biasa tekan love banyak-banyak. Takkan ada satu je love ni kan. Walaupun kita ada 80,000 orang yang sedang menonton ni, kita nak tekan love banyak-banyak. Sebab saya ni memang suka sangat dengar dan tengok orang love. Tapi bila kita love tu, kita tekan love tu, buatlah something yang benefit for us juga. Alright, kita tekan love dan cakap aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya, aku kaya, contohnya. Ataupun aku handsome, aku handsome, aku handsome, aku handsome, ataupun Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apa saja yang awak boleh actually like affirmkan tu, sambil tekan tu buat affirmation. Alright, jangan duduk diam saja kan, aktif. Ini nama dia active learning. Sebab dalam program-program sekarang ni kan, kita dah tak buat secara secara fizikal. Jadi kita tak dapat nak buat some activity kan. Jadi inilah cara dia, kita sibukkan diri kita dengan type kan. Kita ada Dr. Ravi, Dr. Ravi salam, AA best dia cakap. Alright, okey, Dr. Ravi juga cakap abang handsome tu dia. Jadi bila kerana cakap handsome ni, saya akan bagi satu yes, tu dia. Ini untuk orang cakap handsome. Orang yang cakap handsome ni pasti akan dapat tepukan dan juga lebih sikit lagi kita bagi bicycle lagi.
Kita lagi tepuk lagi, kita bagi DJ lagi. Alright, dan ambil peluang ni untuk kita ajak lagi adik-beradik kita yang mungkin sedang tidur pada hari Ahad ni, dan mungkin kita dah start awal sikit. Mungkin yang ada kat sini kan, ada dalam berapa 11,000 orang ni, 110,000 orang ni. Saya nak tanya, terima kasih Lelis, best. Okey, saya nak tanya, masa yang best untuk korang ni, masa you all adakah 8.30 tu bagus atau 9 tu bagus? Sebab saya rasa lagi awal lagi bagus, sebab kadang-kadang lagi awal tu lagi best kan. Dekat rumah ni ada sopan sikit lah. Pandai yang kau teka Okey, kita ada Lili Suryani Bakarudin Assalamualaikum. Dan Suhaimi dia cakap apa tu? Kau tengok dia cakap salam kat rumah ni ada sopan sikit. Baik je suara. Betul, sambil dengar sambil kayu basikal. Okey. Kau berbasikal yang Sunday. Allahu Akbar. Aku kejap lagi nak pergi vaccination. Today my first vaccination dose. Kita buat dekat Buona Vista Community Center. Jadi saya akan pergi sana untuk the first vaccination pada pagi nanti sekejap lagi. InsyaAllah kita akan divaksin yang pertama lah. Selepas tu, lepas 2-3 minggu kita akan ada second vaccination insyaAllah. Jadi doakan saya, everything will be smooth insyaAllah. Alright, jadi thank you Suhaimi. Memang aku ada kat rumah ni memang sopan sikit. Kita tak boleh lah bising-bising sebab ada orang kan, anak-anak aku ada kan, orang rumah aku ada. Jadi nanti kalau aku bising, nanti dia orang cakap apa benda ni, dia ni pagi-pagi dah bising kan. Tapi ni bukan dah pagi, nak dah tengah hari dah, pukul 9 dah. Alright, dan hari ni kita awal sikit. Jadi terus tekan love tu banyak-banyak. Kau tengah kayu basikal, kau stop sekejap. Lepas tu kau tekan lagi. Alright, Mastura kat sini Pfizer dengan Moderna. Moderna? Dua benda tu lah. Pfizer dengan lagi dua je kat sini. So insyaAllah doakan. Alright, dan hari ni ada hari yang ke-12 dalam puasa kewangan, dan topik hari ni memang menarik. InsyaAllah kita akan berbincang mengenai topik ni. Tapi sebelum tu saya nak tekan love banyak-banyak sampai at least ada 1,000 love. Barulah semangat sikit aku nak berbual pasal benda ni kan. Benda ni memang topik yang bukan mudah untuk kita bincangkan, dan of course aku tak adalah cerita macam detail gila dalam program puasa kewangan ni. Puasa kewangan ni dia lebih memantapkan banyak benda, dan cuba faham, cuba tengok balik apa yang Abang Abu cuba buat daripada hari pertama sampai hari ke-12 ni. Abang Abu bagi perkara-perkara yang perlu awak beri perhatian yang sangat luar biasa untuk menjadikan kita punya keadaan kewangan ni lebih mantap tau. Aku tak ada ajar kau nak pergi cari buat duit ke, aku tak ajar kau macam mana nak whatever, semua aku tak ajar. Aku ajar benda yang prinsip yang kalau awak mula applykan dalam diri awak, awak akan mula melihat kebaikan dia. Banyak semua benda yang saya suruh buat tu kan, dia adalah prinsip dia adalah prinsip. So bila kita nak buat sesuatu, kena ada prinsip yang betul. Itulah yang Abang Abu tekankan dalam puasa kewangan selama dah 12 hari. Kita ada lagi 15 hari insyaAllah kita akan bersama. Alright, dan pastikan anda terus dapatkan semua ilmu-ilmu yang kita memang infakkan. Sebab harga ni kalau saya kumpulkan semua ni, memang saya akan jual RM5,000 lah. So kat Singapore at least 2,000, 1,900, nearly 2,000 dollars punya worth of program sebenarnya. Kalau betul-betul semak balik semua benda-benda ni, 27 days ni, you can that is the worth of the program financially. But I'm actually like nak bagi benda ni setiap hari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dia bermanfaat pada anda. Alright. Okay, lepas tu saya juga bagi peluang untuk kita sama-sama ask question. Ada tak soalan-soalan yang mungkin awak nak tanya? Mungkin awak nak tanya kan, mungkin ada benda-benda yang kita nak tanya ataupun nak kongsikan. Ini adik-beradik Abang Abu ni, kita semua kita ambil ni sebagai satu kelas tambahan. Kelas tambahan, setiap hari ada 1 jam kelas tambahan. InsyaAllah malam ni aku memang sibuk sikit, jadi malam saya tak dapat buat kelas sebab ada kelas-kelas yang saya buat. Jadi malam saya tak dapat buat program percuma, tapi kita gunakan Zoom dan sebagainya lah. Tapi pagi ni Alhamdulillah, pagi ni biasanya kalau saya tak ada program dengan Negeri Sabah, memang saya akan buat live sebelum pukul 10 lah, 10-11 tu biasanya ada coaching dan sebagainya. Alright. But anyway,
Okey, Suhaimi, kau sambil, engkau kat mana? Engkau cycle kat mana? Lely Suryani daripada mana, Lely? Adakah daripada Sabah? Doktor daripada Melaka. Mastura ni daripada Stamford Bridge. Perasan Stamford Bridge konon. Duduk dekat mana tu? Lagi cakap Stamford Bridge. Tapi aku pun tak suka Stamford Bridge tu. Aku suka Old Trafford. Old Trafford aku lagi suka. Alright. Nampaknya korang hari ni punya adik-beradik macam tak best lah, tak sporting lah, sebab dia punya tekanan love dia tak meriah. Kan, sebab engkau tak faham kekuatan tekan love ni. Dia memberikan kau satu benda yang luar biasa. Engkau tekan je, engkau tekan, aku kaya, 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 aku kaya. Ataupun kau buat Alhamdulillah, 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 Subhanallah. Apa saja zikir pun kau boleh buat. Itu dia punya power dia. Itu yang sebenarnya aku nak. Kan, sambil kau dengar aku, kau buat pahala, babe. Lain, share. Share pun sama. Share Astaghfirullahalazim. Satu kali share. Astaghfirullahalazim. Satu kali share kepada member-member kau semua. Alright. Okey, perintis wawasan Perintis wawasan ni daripada mana perintis? Salam AA, best. Alright, kita dah tekan banyak love dah. Jangan cakap bila kau dah tekan tu, jangan tak nak cakap. Kau tekan je. Boleh jangan nak cakap, kau tekan. Tapi terima kasihlah kepada yang tekan love ni. Aku nak juga bagi diorang satu party noise. Tu party noise. Kita nak bagi satu kali DJ horn. Ada macam tu. Ni untuk orang yang tekan love lagi. Kita nak tambahkan 10 kali ganda sebab baru 100. Alright. Okey, kita ada siapa ni? Okey, kita ada guru besar kita Hadijah, Kak Hadijah. Salam AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Ada tak soalan ataupun kita nak bincangkan pasal hutang hari ni? Kita dah pukul 9, saya hanya ada sampai 9.30 sebab lepas tu saya dah kena bergegas untuk vaccination. Hari ni kita ada vaccination yang pertama, the first dose, insyaAllah pukul 10 nanti dekat Bono Vista Community Center, Singapore. Alright, kepada siapa ni? Hayati Aya, dia cakap Assalamualaikum AA Hayati Aya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perintis wawasan ni Syikin lah AA. Oh Syikin, apa khabar Syikin? Lama tak jumpa. Kau pun dah tak masuk kelas aku. Aku pun dah lupa kau dah. Aku tak ingat lagi siapa. Ingat Akak Syikin. Alright. Sebab aku ni cepat lupa. Jadi kau kena ingatkan. Alright. Okey, tadi kan macam mana semua okey? Nampaknya dekat Malaysia kes macam mana kes di Malaysia macam dia konsisten dengan 2000 lebih dekat 3000 tu Saya doakan everything will be like fine, normal lagi insya-Allah. Kita terus berdoakan kita terus doakan mudah-mudahan segala benda yang sedang berlaku ni dengan cepat kita akan habis. Dan jangan diam, tekan lagi. Aku tak nampak benda tu. Lepas tu bila nak cerita pasal hutang, hari ni kita nak cerita pasal hutang sikit sebab hutang satu benda yang memang satu benda yang memang satu benda yang senang lah kita nak bincang tu susah. Alright, kejap kita ada soalan dah, dia dah terus tanya soalan. Hari ni aku punya topik ni pasal hutang ni adalah apa benda yang kita nak bagi tahu dan kenapa aku cakap hutang tu bahaya. Kejap lagi. Alright. Hutang bila perlu kurang orang nak pinjam. Hutang bila perlu kurang orang nak pinjamkan, tapi bila tak perlu ramai yang nak kasih pinjam. Allahuakbar. Dia cakap bila kita nak orang tak bagi, bila kita tak nak, semua orang nak bagi pinjam dan sebagainya. Okey. Lepas tu kita ada juga Kak Adijah, dia tanya bagaimana nak kurangkan hutang perniagaan. Saya baru take over jaga kewangan bagi perniagaan bapa saya, hari-hari naik walau kita consistently bayar. Okey. So kalau business ni, kalau sebenarnya hutang dia meningkat, kita tengok dua benda lah. Kita tengok stok inventory kita. Kita tengok inventory kita macam mana. Adakah inventory kita bertambah atau inventory kita berkurang. Alright, kalau inventory berkurang dan hutang tambah, maksudnya kos perniagaan kita mungkin terlampau tinggi. Bila kita tengok kos pula, percayalah, first kali check balik. Alright, check balik sama ada kita punya margin kita. Biasanya dia semuanya bermula dengan margin. Mungkin margin yang kita dapat ni tak cukup untuk mendapat keuntungan yang boleh cover kita punya cost of operation, cost of business running a business. Jadi first kali untuk Kak Adijah, first kali check margin. Margin kita ni macam mana?
Apa tu margin? Margin maksudnya kalau saya beli produk ni dengan RM10, saya jual dengan RM20. So saya ada margin RM10. Alright, itu margin bukan untung. So daripada margin ni aku nak tolak kos-kos operasi. Operational cost. Lagi satu adalah fixed cost. Mungkin bayar sewa, bayar gaji, bayar itu, bayar ni, semua berapa. Lepas tu baru kita nampak sama ada kita punya business tu profitable atau tak. Alright, bila kita tengok macam tu, kalau benda tu tak cukup, maksudnya hutang masih tak kurang, kita tengok inventory kita. Macam mana inventory kita? Adakah dia bertambah ataupun inventory pun berkurang? So kat situ masalahnya adalah daripada margin, first kali margin. Check on margin untuk kita betulkan balik keadaan kewangan dulu. Lepas tu baru kita kena plan macam mana kita nak bayar hutang dengan cepat. Itu teknik-teknik yang kena belajar lah. Alright, okay. Sorry, nanti kita ambil coaching dengan sekarang busy. Oh, insyaAllah boleh, tak ada masalah, tak ada hal. Nanti kita ambil coaching dengan Abang Abu, insyaAllah ada. Okey, ada tak hutang yang tak bahaya? Hutang yang tak bahaya sebenarnya, hutang ni semua bahaya. Cuma dia ada hutang jahat atau hutang baik. Hutang yang tak bahaya lah kita bagi hutang kat orang. Itu tak bahaya. Kau bagi hutang kat orang, tapi bila saya cakap macam tu, janganlah kau nak terus bagi-bagi. Nak bagi ni maksud saya, bila kita bagi hutang kat orang, kita tak adalah apa-apa impact. Kalau benda tu memang masih dalam kawalan kita kan. So sebab hutang ni dia topik yang besar sebenarnya. Dalam program Abang Abu pun cerita banyak sangat. Tapi apa yang saya nak bincangkan adalah hutang itu bahaya. Apa maksud hutang tu bahaya? Alright, hutang ni bahayalah. Sebab apa? Nabi pesan, alright. Okay, hutang rumah try to drag as long as possible so that you get better cash flow. Betul? Itu memang betul lah. Hutang rumah tu kita boleh drag so much. Okay, now hari ni topik hutang tu bahaya. Apa maksud hutang tu bahaya? Bila kita cakap hutang ni kan, apa yang saya maksudkan benda tu bahaya adalah sebab bila berhutang ni kan, dia ada beberapa benda tau. Orang kaya ni yang banyak duit, dia boleh rule over the orang miskin. Orang kaya ni bagi hutang ni, dia boleh rule orang miskin. Sebab bila berhutang, kita berhutang dengan seseorang, kita rasa kita macam banyak terhutang budi, terhutang banyak benda. Dan di sini juga kadang-kadang, bukan semua ada orang kaya yang mengambil kesempatan daripada benda tu untuk kepentingan mereka. Jadi itu satu sebab bila kita berhutang, maka dia berbahaya sebab kita mungkin terpaksa melakukan perkara-perkara yang sebenarnya tak betul. Contohnya, kita terpaksa macam bagi something pada diorang sebab diorang pernah bagi kita hutang. Kita mungkin melebihkan diorang dalam projek. Contohnya kita buat tender projek disebabkan dia ni ada pernah bantu kita cuba nak lebihkan kepada diorang dan sebab mungkin itu satu. Alright, dan biasanya orang yang meminjam ni dia menjadi seorang hamba kepada yang memberi pinjaman. Kan, sebab tu bila tengok bila orang yang ada hutang yang banyak pada seseorang, kita seolah-olah macam jadi hamba. Kita takut walaupun mungkin ada benda-benda yang silap mereka lakukan, kita susah nak tegur. Alright, kita susah nak kata orang tu berada dalam keadaan adil. Kita mungkin tak adil lah sebab kita punya hutang ni banyak. Itu salah satu sebab saya cakap hutang tu bahaya. Kalau kita tengok, Nabi pun pernah pesan sebab orang yang berhutang ni dia ada dua kemungkinan yang dia selalu buat. Satu adalah dia akan berbohong bila berbicara. Dia banyak akan berbohong bila dia berbicara. Dia juga dia memang tak amanah. Dia akan berbohong. Banyak benda tu dia akan mula berbohong bila berhutang. Sebab benda ni bukan benda yang saya rasa tak betul. Benda tu betul. Bila kita tengok saya sendiri kan dulu, bila saya ada banyak hutang dulu, banyak sangat hutang saya memang banyak menipu dari segi saya cakap dengan macam bank kan, bila dia orang telefon saya cakap saya tak angkat. Kadang-kadang bila saya berhutang dengan kawan, bukan kawan lah, saudara-saudara dulu, not saudara lah, macam kenalan juga so saya juga macam bila dia orang call saya macam cakap saya tak cakap yang jujur. Saya cakap nanti saya akan bayar, padahal saya tak ada duit pun. Macam mana saya nak bayar kan? Jadi ini yang bila saya fikir balik, betul lah apa ni, bila kita ni ada hutang dan kita mungkin mula menipu. Sebab bila dalam hutang ni, ujian tu memang luar biasa. Betul, banyak ujian. Masa itulah benda-benda tu jadi, benda-benda jadi kita memang senang sangat menipu, senang sangat berkata yang tak jujur. Jadi benda ni sebenarnya betul. Kalau kita tengok memang betul lah. Itu sebab
hutang ni bahaya kan kalau kita tak jaga. Lagi satu, kalau kita ni berhutang pada manusia dan kita larikan diri daripada mereka juga, dia adalah satu yang bahaya. Jadi banyak bahaya sebenarnya bila kita berhutang. Sebab tu bila kita berhutang, kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati, kita kena betul-betul pastikan kita ni mampu untuk buat bayaran tadi. Ini adalah perkara yang perlu kita lakukan. Yang seboleh-bolehnya kita avoid hutang ni. Kita cuba sedaya upaya dengan izin Allah untuk kita tak nak berhutang. Jangan berhutang dengan sengaja ataupun kerana kita terpaksa untuk mungkin kemewahan kita. Itu lagi teruk kan. Ini bahaya tadi kan. Mas Turan kau tanya pasal hutang bahaya tak bahaya ni. Dia ada dua jenis hutang sebenarnya. Kalau kita tengok hutang baik dan hutang jahat. Okey, hutang baik tu biasanya hutang yang memberikan kita pulangan. Apa contohnya? Saya berhutang untuk membeli sesuatu dan sesuatu ni memberikan saya pulangan. Contohnya saya beli kereta dan saya sewakan kereta ni. Setiap bulan kereta ni bagi saya duit. Dan duit ni saya bayarlah hutang tadi kan. Dan saya ada lebihan. Itu antara hutang-hutang yang baik. Dan juga kalau kita beli rumah dan kita sewakan rumah tu dan kita dapat duit, apa-apa yang memberikan kita pulangan tu hutang baik. Dan hutang jahat adalah apabila kita berhutang dan membelajarkan hutang ni kepada perkara-perkara yang tak betul. Perkara-perkara yang silap, perkara-perkara yang hanya membazir. Itu adalah hutang jahat. Jadi ini adalah perbezaan hutang, right? Hutang baik dan hutang jahat. Sebab tu kalau kita tengok dari segi dunia ni kan, orang yang kaya ni dia lagi banyak hutang, tapi kebanyakan hutang dia adalah hutang baik. Hutang-hutang yang memberikan dia pulangan. Tapi kalau kita tengok orang-orang yang selalu susah, yang dalam keadaan tertekan, biasanya hutang mereka adalah hutang consumption. Maksudnya hutang yang digunakan untuk kehidupan diorang, untuk gaya hidup, untuk benda-benda yang tidak memberikan apa-apa pulangan. Jadi kita tengok balik, kita cek balik keadaan kita. Macam mana? Adakah hutang-hutang kita ni memberi kita pulangan, atau hutang-hutang kita ni hanya dia macam habis macam itu je. Tapi dalam hari ke-12 ni, dalam puasa kewangan, apa yang Abang Abu nak kita buat adalah kita tak nak, kita letakkan satu mindah kita supaya saya tak nak berhutang. Saya nak dapatkan sesuatu dengan tunai ataupun dengan cara ansuran yang tiada, kata orang tu tiada riba. Sebab apa? Salah satu perkara yang paling kita tak nampak dalam hutang ni adalah riba yang berlaku secara berleluasa. Kan? Semua perkara yang hutang ni ada riba dia, yang kita terpaksa lalu dengan perkataan terpaksa. Kita terpaksa. Kalau aku tak hutang, macam mana aku nak duduk? Aku tak boleh duduk. Aku tak ada rumah nanti. Aku tak boleh itu, tak boleh ini. Adalah satu keadaan yang, bukan saya cakap benda ni salah. Saya tak cakap benda tu salah, right? Siapalah kita nak cakap benda tu salah. Tapi kita cuba macam kurangkan. Seboleh-bolehnya kurangkan dulu. Lepas tu kalau boleh, tak ada lagi. Sebab tu dalam proses kita ni, daripada awal kalau kita dididik mengenai kewangan yang betul, saya sangat yakin kita boleh menyelesaikan bab berhutang yang teruk, berhutang yang ada riba. Kita boleh hapuskan benda tu kalau education dalam kewangan ni diberikan seawal-awal, sekolah rendah, sekolah menengah dah ditekankan. Dah dimula diajar benda-benda macam ni, dan saya yakin sangat bila benda tu kita pupuk daripada kecil, so bila kita dah besar, dah ada dewasa, dah ada pekerjaan, kita sudah tahu macam mana untuk memiliki sesuatu tanpa riba. Sebab benda ni adalah satu perjuangan sebenarnya yang memang Nabi pun dah ajar kita, dan Quran pun memang cerita kan. So benda-benda ni adalah sebenarnya benda yang kita perlu fikirkan, alright? Saya tak cakap benda ni salah, sebab kalau saya cakap mungkin benda tu betul, kita tak adalah. Kita ni bukanlah pakar agama nak bagi tahu benda tu betul, salah tu semua. Tapi apa yang saya cuba nak bagi adalah nak bagi tahu supaya kita mula ambil satu inisiatif, secara kata orang tu consciously kita mula mengaturkan kewangan kita, sebab kita faham hutang tu bahaya. Hutang tu sangat bahaya kalau kita tak faham ataupun kita terjebak dengan hutang yang melebihi. Kadang-kadang hutang ni dia boleh membunuh juga, disebabkan
hutang yang terlampau tinggi juga mungkin menjadikan kita kehilangan satu mental toughness, dan akhirnya kita akan mengalah dengan tekanan, stres dan sebagainya. Alright. Okey, kita ada Suhaimi, dia cakap apa ni? Kalau perlu beli barang, kalau ada kredit card yang ansuran with zero interest, okey kan? Alright, sebenarnya kredit card ni pada saya betul memang tak ada interest tu kita kira, tapi biasanya sebagai seorang peniaga kan, kita ni dah buat calculation. Alright, kita dah buat calculation, dan daripada calculation tu kita tahu kita perlu nak meletakkan harga ni macam mana. So kat sini memang dah diambil kira benda-benda yang perlu kita letakkan dalam calculation tadi. Alright, tapi cuma bahayanya bila kita menggunakan kad kredit ansuran dengan zero interest, berhati-hati kerana kebanyakan kita akan ada masalah bayaran. Walaupun zero interest, alright, katakan okey, setiap bulan bayar 200 lah. Setiap bulan bayar 200 untuk 2 tahun. So kita pun beli produk ni RM2,000 dan kita cakap kita bayarlah 20 bulan RM200, $200 sebulan. Okey. Bahayanya adalah mungkin bulan pertama kita bayar, bulan kedua kita bayar, bulan ketiga kita bayar, bulan keempat mungkin kita ada masalah nak bayar. Masa itulah akan berlakunya interest. Masa itulah kita akan mula terjebak dengan satu benda yang kita nama interest. Jadi berhati-hati jugalah. Memang benda tu satu marketing punya aspek untuk mempercepatkan kita punya jualan. Tapi berjaga-jaga kalau kita ni tak serius ataupun tak geti pakai benda-benda macam tu, right? Okey, betul, saya sekarang pun dah mulakan apa ni? Okey. Dah mulakan langkah menyelesaikan satu persatu hutang yang ada. Alhamdulillah, bagus. Saya ucapkan tahniah Kak. So itu adalah satu benda yang memang betul, memang perlu kita beri perhatian. Dan yang bestnya, benda ni kalau kita ada satu kaedah untuk bayaran hutang, dia mudah sangat untuk kita menyelesaikan. Sebab apa, dulu masa saya pun ada hutang banyak. Saya ada hutang banyak. Bila satu ketika dulu memang hutang ni adalah satu bebanan yang sangat-sangat yang stres, buat kita stres, buat kita tak boleh berfikir, buat kita banyak kita dalam satu keadaan yang tak tenteram lah. Bila ada hutang yang banyak ni memang tak tenteram, dan lebih-lebih lagi kita akan mula berhutang lagi. Disebabkan hutang ni kita nak hutang lagi. Daripada hutang ni kita nak hutang lagi. Daripada hutang yang berinterest ataupun faedah kecil, kita mula pergi ke berfaedah besar. Sebab kita nak settlekan benda ni, kita tak boleh settlekan. Lepas tu kita pergi ke tempat-tempat yang tak seharusnya kita pergi. Saya dah lalu benda-benda ni, dan sebab tu saya cakap hutang tu bahaya. Dan hutang ni hanya sebab tu Nabi kita dalam doa, Nabi pun sentiasa Nabi cakap, ya Allah, dibebaskan ataupun tak diikat dengan bebanan hutang. So ini menunjukkan satu kepentingan untuk kita pastikan dalam puasa kewangan ni, selepas ni bila datang bab hutang, kita beri satu fokus yang lebih mendalam. Jangan sebab kita dapat hutang kita terus berhutang dan kita hidup dalam keadaan hutang tanpa kita sedar kita berada dalam fasa-fasa riba yang begitu tinggi. Jadi Abang Abu harapkan anda semua dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Aku cakap bukanlah aku cakap kau jangan berhutang, kau nak beli, tak, saya tak cakap macam tu. Jangan kita terbeban dengan hutang kita sebab dia sangat bahaya, sebab dia akan banyak. Nabi dah pesan, tengok balik, pergi Google, just tekan okey, apakah nasihat ataupun hadis Nabi mengenai hutang. Jadi kita boleh dapat banyak benda. Tanya ustaz-ustaz kita, tanya ustaz-ustaz apa yang sebenarnya hutang ni, apa yang menyebabkan hutang ni, apa benda-benda ni. Kita tanyalah benda-benda macam tu, right? Okey, kita ada siapa ni? Mat Sofi MJ. Adakah ini dikira solusi bila mana kita bayar hutang lama dengan mencipta hutang baru? Berhutang, saya rasa dia boleh dikira solusi kalau kita faham apa yang kita lakukan. Sebab kadang-kadang kita ada hutang, satu hutang, mungkin hutangnya faedah dia tinggi. Mungkin kita berhutang dengan 11%, 12% dan sebagainya, dan
kita boleh berhutang, alright, untuk kita dapat hutang yang mungkin 10%. Kita ada hutang yang faedahnya adalah 10%, yang ini 17%. Jadi kita boleh berhutang untuk kita melunaskan benda ni. Maksudnya kita just take over the hutang ni, kita bayar, maksudnya kita buat refinance ataupun kita dapatkan package baru dengan kadar yang rendah. Boleh, itu bermaksud kita berhutang untuk menyelesaikan hutang tu boleh. Tapi kalau kita berhutang, contohnya aku tak mampu nak bayar benda ni, kredit kad ni, kita ambil hutang yang lebih tinggi, lebih tinggi, dan kita cuba nak bayar tanpa kita ada satu plan ataupun satu aliran duit yang boleh menyelesaikan masalah hutang tadi. Kalau itu pada saya salah. Alright, itu pada saya sangat salah. Jadi you kena tahu apa strateginya. Saya tak cakap apa yang kita berhutang untuk bayar hutang tu salah, tak. Tapi kalau kita tak faham strategi, dia mungkin salah. Alright? Okey. Hati dah mula tenang sekarang pun, cuba nak tambah tahap bagus. Alright? Itu memang satu benda yang awak sendiri akan rasa. Bila hutang kita tak ada, walaupun kita tak ada harta kekayaan banyak, tapi hati kita ni lebih tenang. Mungkin harta kita tak ada tau, kita tak adalah rumah besar-besar ke apa tu semua tak ada, tapi kita tak ada hutang. Kita tak ada hutang dengan orang, tak ada hutang dengan bank, tak ada hutang dengan sesiapa. Dia akan memberikan satu ketenangan yang saya yakin dia satu ketenangan yang luar biasa. Alright? Dia memang satu benda, satu nikmat. Tak ada hutang ni adalah satu nikmat. Jadi kita kena ada that motif dalam puasa kewangan ni. Pastikan kita letakkan benda tu, okey, aku tak nak berhutang. Aku tak nak berhutang. Aku tak nak. Kita letak je benda tu dalam kepala otak kita. Jadi bila datang bab hutang je, kita ingat balik hadis Nabi. Dan kita hanya berhutang benda-benda yang betul. Jangan kita sebab lah benda tu senang, kita apply credit card, kita dapat, betul kita pakai, terbayarlah sikit-sikit. Ini semua kalau pemikiran macam tu dah kena betulkan boleh. Alright, kita ada lagi satu. Suhaimi dia tanya apa ni? Hutang jahat, kalau boleh avoid. Hutang baik confirm kena go kalau ada option ni, insya-Allah. Yes. Inilah rahsia orang-orang yang kaya. Kalau tengok orang kaya ni, dia orang punya benda bukannya dia ni tak ada hutang. Hutang dia lagi banyak. Kalau kita kira, dia cakap, hutang awak berapa? Hutang aku 10 juta. 10 juta? Tapi dia kaya. Kan? Sebab apa? Hutang dia tak bayar. Dia tak bayar hutang dia. Dia sebab bisnes dia ataupun benda yang dilaburkan tu bayar. Itu dia hutang jahat, hutang baik. Okey. Macam mana nak tahu kredit skor kita? Okey. Maksudnya hutang kita ni dalam kawalan dan balance dengan pendapatan kita. Okey. Kalau you nak tengok kredit skor, you boleh pergi cek Sikris ataupun Sitos. Itu untuk kita tahu kredit skor kita. Alright. So dalam kredit skor kita akan dinilai dari segi pembayaran hutang kita, berapa hutang yang tertangguh, dan apa keadaan kita semua. Dia akan bagi satu skor. Tapi untuk kita nak tahu dalam kawalan balance ke, kita tak boleh berhutang 30%. Maksimum 40% daripada kita punya pendapatan ni. Itu pun maksimum tau. Kira itu dah kira teruk sangat lah. Kita kalau boleh tak boleh melebihi daripada 20%, iaitu 1 out of 5 kan. Kalau pendapatan kita 5, 1 je yang sebenarnya kita gunakan untuk hutang-hutang ni. Itu terbaiklah. Okey, paling kata orang tu macam macam nak lebih sikit 2/5. 2 out of 5 daripada kalau kita ada gaji 1,000, hanya 400 saja, 600 tak boleh, 400 je yang boleh gunakan untuk bayar hutang dan sebagainya. Itu satu mentality yang boleh letakkan dalam kepala otak kita supaya kita tahu lepas ni dah kira balik. So that's how you can actually check Mas Tura. Maksudnya ada formula untuk ukur hutang kita sekarang okey ke tidak. Ada formulanya, you check berapa persen daripada pendapatan awak ni awak gunakan untuk bayar hutang. Kan? Lepas tu ada lagi satu tau. Lagi satu adalah berapa persen pula yang awak bayar sebagai dia punya cost of hutang tadi. Sebab cost of hutang pun ada. Kan ada admin fee lah, kadang-kadang ada interest lah, ada itulah, ada ni. Tu cost dia. Tu berapa persen pula. Kadang-kadang awak kata peranjat bila awak buat macam tu. Awak akan terperanjat daripada 40% yang awak bayar hutang, 10% awak bayar cost dia je. Kat situ kita nampak. Alright? Betapa jahatnya hutang ni. Nak-nak kalau hutang kredit kad dan sebagainya lah. Okey, berapa persen hutang sepatutnya menunjukkan kredit skor yang baik untuk pandangan bank? Alright, saya rasa 20-30 tu kira dah macam okey. Alright, kalau melebihi tu maksudnya kita dalam keadaan yang tenat. Kalau kita check 60%, 70% memang tenat lah. Lebih-lebih lagi kalau hutang tu kita tak ada pula dia punya income.
Tak ada dia punya income lain. Contohnya kita tak ada income pendapatan-pendapatan lain. Kalau kita tak ada, memang itu tinggi sangat. Pada saya, keep it 20-30%. 30% maksimum. 20% tu kira dah macam okey lah, normal lah, standard lah. Semua orang macam diabetes yang dikontrol lah. Sebab dia hutang tu memang bahaya pun. Tapi at least kita kontrol, kita tahu kita mempunyai lebihan daripada hutang kita. Jadi percentage kita tu bagus. Okey? Alright, so itu Kak Hadijah Munawarah. Allahu Akbar, nama best betul hak bersih dalam rumah macam mana? Bersih dalam rumah macam mana? Maksudnya aku tak faham. Bersih dalam rumah tu apa? Kau cuba direct sikit. Aku ni bukanlah faham bahasa-bahasa yang kau nak direct ni. Lepas tu kenapa kita punya love ni masih kurang lagi? Cuba tekan lagi banyak-banyak sambil share dengan member-member awak ni. Saya ada lagi 4-5 minit je. Lepas tu saya terpaksa kita say goodbye sebab saya nak pergi vaccination on today. Alright, pukul 9.30, 9.45 kita dah gerak. Jadi saya sampai dalam pukul 10 lebih kat sana. Kita akan have kita punya vaccination. Okey, apa tadi? Apa tadi Suhaimi? Suhaimi, apa yang kau punya versi-versi ni? Yang lain semua ada tak soalan-soalan lain ataupun yes, tekan terus, tekan banyak-banyak. Saya nampak macam hari ni macam tak meriah tekanan dia. Kawan rumah saya dah cakap macam ni. Dia cakap suara kau dah macam dah tinggi sangat. Dia cakap sebab so saya kena low down sikit suara, tapi saya harap anda semua dengar lah InsyaAllah. Sebab tu kita pakai benda ni, sebab saya tak nak macam terjerit-jerit. Okay. Alright, so apa tu Suhaimi? Apa yang sebenarnya Suhaimi maksudkan? Boleh tak macam share? Apa tu versi versi dalam rumah macam mana? Saya tak faham. Saya tak faham macam mana saya nak jawab. Okay, today punya pledge. Saya terlupa nak bagi pledge today. Right, pledge ni adalah benda yang awak kena buat setiap hari kan. Setiap hari Abang boleh bagi pledge, dan pledge untuk anda hari ini. Okay, kita tengok. Okay, ni pledge kita. Alright, pledge kita. Saya nak bagi pledge ni supaya awak macam okay, pledge ni first. Okay, first saya akan kira semua jumlah hutang. Alright, saya nak semua. Sebab dalam memantapkan kita punya kewangan, dalam puasa kewangan ni, awak kena mula faham berapa banyak hutang yang ada. So, jangan cakap aku ada hutang tapi kita tak tahu berapa banyak hutang, betul? Jadi hari ni, hari Minggu kan, hari Minggu, kalau korang tak ada kerja, tak adalah banyak kerja pun hari Minggu ni. Kan kau je yang saja-saja buat kerja banyak, betul? Hari ni duduk, tulis balik semua hutang-hutang yang ada. Hutang rumah berapa, hutang kereta berapa, hutang orang ke, hutang kredit kad, hutang sama jenis hutang tu kau tulis. Alright, kau tuliskan semua supaya kau nak nampakkan hutang kau. Dan dalam program Abang Abu ada ajar pangkah. Siapa yang mungkin datang program, awak tahu kita pangkahkan hutang kita ni. Kita pangkah, tengok berapa banyak pangkah yang kita ada. Tu first. Jadi buat benda tu. Lepas tu kita buat satu plan bayaran. Setiap hutang ni kita tahu berapa banyak yang kita kena bayar bulan-bulan dan berapa tahun dia akan habis. So kita buat satu plan, satu payment plan. Jadi kat situ kita tahu every month kita memang kena bayar ni. Jadi kita boleh tick dah bayar. Dan macam mana kita nak mempercepatkan bayaran tu juga kita boleh buat kalau kita ada kita ada lakaran tadi. Kadang-kadang kita tak ada benda-benda ni. Tengok siapa ada hutang. Oh, ada hutang banyak bang, kita pun tak tahu lah. Macam nak selesai, tak tahulah bang. Macam mana kita nak settle kan. Jadi mula dengan kira semua jumlah hutang awak tu, tulis betul-betul. Kedua, lakarkan plan. Macam mana, okey, hutang satu, macam mana aku nak bayar? Setiap bulan aku bayar banyak ni. Kalau aku bayar banyak ni, aku akan habis dalam masa ni. Okey, apa kata aku tambah sikit RM100 ke RM200 aku tambah untuk mempercepatkan proses bayaran. Ini kita panggil dia snowball, alright? Tapi tu insya-Allah nanti bila awak datang program Abang Bu nanti kita belajar lagi banyak, alright? Tapi untuk puasa kewangan ni kita nak pastikan, alright, daripada hari ini aku tak nak berhutang, tapi aku nak tengok berapa banyak hutang yang aku dah ada, macam mana aku nak betulkan, macam mana nak kena settle kan. Alright, yang pertama sekali saya nak tahu berapa banyak hutang yang saya ada. Berapa jenis hutang yang saya ada. Kedua, setiap jenis ni saya ada plan macam mana saya nak bayar. Dan mulakan dengan mungkin hutang yang kecil saja dulu. Hutang yang kecil tu awak bayar. Nanti dah habis je benda tu. Duit yang awak bayar hutang kecil tu awak tambah dengan hutang yang seterusnya. Itu proses yang kita panggil snowball, alright? Okey. Dan yang ketiga adalah pledge yang sangat penting juga pada Abang Bu. Saya rasa
pledge ni penting. Sebab pledge ni adalah saya tak akan berhutang dengan hutang jahat. Ini please. Alright, maksudnya daripada hari ini hutang penjana tak boleh bayar lebih. Tak, dia bukan macam tu. Bila tak boleh bayar lebih, maksudnya kita bukan bayar setiap bulan lebih, tapi kita boleh setiap bulan bayaran lebih tu kita asingkan. Nanti bila kita ada satu amount, kita boleh bayar, kita terus habiskan macam tu. Itu maksudnya, bukan setiap bulan kita nak bayar lebih. Ada benda-benda memang setiap bulan-bulan tu kita tak boleh bayar lebih, tapi duit lebihan bayaran, maksud Abang Abu, disimpan ataupun diletakkan dalam satu tempat yang berbeza, berlainan, dan cukup setahun, cukup 2 tahun kita dah ada satu jumlah, betul? Masa tu kita boleh, masa tu kita boleh bayar. Alright, kita buat lump sum payment. Kita boleh buat benda macam tu. Okay? Kalau benda tu tak ada apa-apa kesan, dan kita tak perlu bayar, kita simpan je. Kan? Kalau tak ada, let's say saya bayar RM20,000 ni, kalau saya bayar, saya tak ada apa-apa penurunan daripada interest ataupun faedah saya. Jadi saya tak perlu bayar, sebab sama je kan. Saya boleh gunakan untuk benda-benda lain. Alright? Okay, apa yang Abang Abu nak? Saya tidak akan berhutang. Ini juga pledge. Lepas ni saya tak nak, saya cakap, saya janji saya tak nak gunakan duit hutang tu untuk bermewah, tak nak. Saya nak kontrol, sebab itu cara yang betul. Alright, itu cara yang betul. Kita nak mantapkan kewangan kita dalam benda macam tu. Okey, AA, ni ada AA. Kalau personal loan yang potong kalau personal loan yang potong melalui potong gaji, boleh tak buat cara semua? Boleh. Cuma potongan gaji tu dia go on, betul? Macam saya cakap tadi, setiap bulan 100 atau 200 tu letak satu tempat. Lepas kita dah dapat satu amount, kita bawa amount tu untuk kita settle kan hutang tu. Kita bagi tahu, okey, kita nak buat lump sum payment banyak ni. Jadi kat situ akan diturunkan kita punya full loan tadi, atau loan kita akan berkurangan, dan juga kita punya faedah disebabkan pembayaran tadi akan lebih kurang, dan masa kita nak bayar tu pun akan berkurang. Jadi itu caranya. Dia bukan macam bulan-bulan kita nak tak boleh. So itu memang tak boleh, sebab ada bank memang tak akan benarkan benda tu, sebab dia juga kacau. Nak kira pun macam mana kan, leceh, betul? Sebab tu kita boleh gunakan kaedah sama juga, cuma kita akan bayar setiap tahun ke, atau 2 tahun ke, ataupun bila ada satu amount yang banyak tu, kita jumpa dengan bank untuk bagi tahu yang saya nak settle lump sum. Alright, itu yang kita boleh buat lah. Alright, terus tekan banyak lagi. Alright, kita ada 800 lebih nak. Saya nak macam tekan lagi banyak, sambil tu cakap best ke, cakap aku kaya, aku tak ada hutang. Aku bebas hutang. Cakap je lah benda-benda macam tu sambil tekan-tekan ni. Alright, so ada lagi ke apa-apa soalan? Sebab hari ni topiknya hutang tu bahaya. Kenapa saya sendiri melalui fasa hutang yang banyak, dan memang dia membahayakan diri kita, membahayakan keluarga, membahayakan semua, semua benda. Jadi memang hutang tu bahaya, dan hutang tu lah penyebab orang menipu, penyebab orang tak berkata benar, penyebab banyak benda adalah hutang. Pergaduhan berlaku berpuncanya daripada hutang, ukhuwah ataupun silaturahim terputus kerana juga hutang. Jadi hutang ni memang bahaya, dan adalah baik untuk kita mengelakkan hutang ni supaya kita tak terbabit dalam perkara-perkara tersebut. Alright, okey, kita ada sikit lagi untuk kita capai 1,000 dalam kita punya love tadi. Kita ada 9 lagi, kurang sikit. Teruskan, jangan berhenti. Kalau dapat 1,000 tu dah kita punya target tu dah capai hari ini, insya-Allah. Alright, so itu antara benda yang Abang Abu nak kongsikan kepada anda semua. So ada soalan-soalan? Okey, best, aku kaya, aku tak ada hutang. Yes. Oh, itulah Kak Hayati, dia dah semangat dah. Alhamdulillah. Alright, teruskan. Dan sebab dalam Islam ni dia ada satu tahap tau. Dia ada tahap yang paling tinggi dalam hutang ni. Tadi kalau kita berhutang tau. Macam mana kalau kita bagi hutang pula? Bagi hutang ni macam mana? Bagi hutang ni kita kena minta tu satu level. Kedua, kita kurangkan dia orang punya bebanan kerana hutang kita tu ke level kedua. Level ketiga kita halalkan. Tu level ketiga, halalkan, tak apa, dia dah berhutang, kita halalkan. Level keempat, ini dahsyat. Ini adalah level yang paling tinggi, di mana kau ni pergi cari orang yang berhutang dan kau settlekan hutang dia. Itu level paling tinggi, babe. Alright, itu level paling tinggi. Kalau Allah bagi rezeki macam itu kan best sangat, sebab you seolah-olah membebaskan orang yang dalam
hamba habdi lah. Thank you atas sharing ilmu pagi ni. Saya memang tengah buat cara AA bagus, teruskan, mudah-mudahan dia memberikan satu result yang mantap Alright, okay. So semua dah okay, mula faham, bagus. Alright, jadi pledge hari ni, dengar tu, pledge tu kena buat. Setiap hari Abang Abu share ni bukan untuk nak share macam-macam tu je, tapi pledge. Siapa yang tak buat benda yang saya suruh buat ni, alright, dan awak memang mengikuti program saya, awak denda diri awak dengan RM10. Awak tak buat satu benda tu, denda RM10. Kan? So 12 hari ni, kalau awak tak buat benda-benda yang saya suruh, selama ni tengok berapa banyak hutang tu, berapa banyak dosa. Dia, kita anggap benda tu tak buat dosa. Ini dulu saya ada dengan si Irfan Hairi. Kalau tahu Irfan Hairi kan, aku kan member dengan dia. So kita dulu masa buat satu benda, kita selalu kita macam push each other dengan cakap tak buat dosa. Kalau kita dah buat, kita cakap aku nak buat benda ni, tak buat dosa. Kan, kita dah buat benda ni, tak buat dosa. Dia macam tu. So benda tu sebenarnya bagi kita macam satu motivation untuk buat benda yang kita cakap. So sama jugalah dengan pledge ni. Saya letakkan pledge yang awak tak buat tu kira dosa, dan awak juga bayar denda. Alright, bayar denda RM10, dan selepas 27 hari tengok berapa banyak denda yang awak dapat. Dan denda tu buat apa? Awak kena dermakan sebab awak tak boleh pakai. Alright, takkan awak nak gunakan duit dosa, babe. Alright. Okey, ni siapa lagi ni? Okey, kita ada akak ni. Okey, dia cakap best tu terpaksa keluar dari coaching. Doakan saya InsyaAllah. Alright. Itu terpulang, tu semua rezeki masing-masing. Saya tak boleh cakap apa. Alright, ni memang bukan untuk disiplin je, memang kena buat. Kalau tak, memang korang tak buat. Aku tengok korang ni memang ada yang ni, kalau tak buat dosa. Tu memang betul. Alright, itu memang practically saya buat dengan Irfan Hairi dulu. Memang kita selalu buat benda tu, tak buat dosa. Tapi kali ni dalam program puasa kewangan ni, tak buat dosa dan juga didenda. Denda RM10. Siapkan tabung denda. Siapa yang ikut saya daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pastinya awak dah siapkan dah tabung denda. Okey, bagi yang mungkin terlepas sesi-sesi sebelum ni, jangan risau, boleh pergi balik dekat Facebook saya, Facebook Abang Abu Mekanik Wang ni. Pergi daripada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, memang kita dah listkan kat situ. Setiap hari punya video ada, dan awak boleh just belajar dekat situ. Alright? Okay, so dah 9.34. Saya rasa saya tak ada masa lagi untuk kita nak bersembang. Saya ucapkan terima kasih kepada anda yang datang pada hari ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah akan rahmati segala usaha kita. Mudah-mudahan Allah akan berikan kita satu ilham, satu taufik dan hidayahnya dalam kita menjalani kehidupan kita ni. Mudah-mudahan sentiasa kita dihindari daripada sebarang hutang-hutang yang menjadikan kita macam dalam keadaan yang teruk sangat. Mudah-mudahan Allah akan permudahkan urusan kita untuk menyelesaikan hutang-hutang yang kita ada. Mungkin juga Allah bagi kita nikmat untuk menyelesaikan hutang-hutang adik-beradik kita, saudara mara kita. Mungkin juga orang-orang yang memang dalam belenggu hutang yang sangat teruk. Jadi saya ambil masa ni untuk mendoakan, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan ni Allah akan juga temukan kita dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan malam itu akan menjadi milik kita semua, dan saya doakan kejayaan anda semua, dan saya harap anda juga dapat mendoakan kejayaan Abang Abu sendiri. Dan insya-Allah doakan saya juga untuk proses vaccination, mudah-mudahan akan berlalu dengan mudah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Alright. So itu saja yang dapat Abang Abu sampaikan pada anda, dan jangan lupa untuk kongsikan benda ni di social media anda dengan hashtag puasa kewangan, hashtag you miss meet Abang Abu, hashtag Abang Abu. Alright, share benda ni sambil buat hashtag tu, tulis apa impact yang dapat daripada hari ni punya sharing. Mudah-mudahan biar orang lain pun sama-sama dapat mendapat manfaat daripada benda ni. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best